Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Satu pertunjukan silat yang menjadi persembahan setiap kali majlis perkahwinan orang Melayu tidak disangka-sangka menjadi tragedi maut buat seorang remaja. Kejadian itu bukan saja menggemparkan penduduk yang menghadiri majlis perkahwinan tersebut dan pengantinnya, bahkan menghebohkan seluruh negara. Kejadian menyayat hati itu berlaku pada 19 Disember 2015 di Kampung Patau-Patau, Labuan. Mangsa Muhammad Amil Zulkarnain, 17 tahun, maut selepas terkena tikaman itu tepat mengenai dadanya. Lalu, apa sebenarnya yang telah terjadi? Ini adalah kisahnya. Pada hari kejadian, mangsa bersama 3 rakan pesilat termasuk sepupu lelakinya yang berumur 17 tahun merupakan suspek di dalam kes ini membuat persembahan sempena majlis perkahwinan saudara mereka yang juga penduduk di kampung tersebut. Ketika melakukan aksi silat menggunakan keris yang sebenar, suspek dipercayai telah tertikam mangsa akibat dari tersalah langkah dan menyebabkan mangsa mengalami luka di dadanya. Selepas itu, mangsa masih mampu bangun dan berlalu keluar dari tempat persembahan dengan dibantu oleh pembantu jurulatih silatnya. Kejadian yang berlaku kira-kira pada jam 11.30 pagi itu, mangsa telah dihantar ke Hospital Nukleus Labuan untuk mendapatkan rawatan. Ketika kejadian berlaku, dipercayai tiada seorang dari jemputan perkahwinan itu menyedari kejadian tersebut dan hanya menyedarinya apabila mangsa telah dibawa ke hospital. Sebaik kejadian itu, mangsa telah dibawa ke hospital dan masih sedarkan diri. Bagaimanapun, ketika menerima rawatan kira-kira pukul 1 petang, pihak hospital memaklumkan bahawa mangsa telah meninggal dunia akibat kecederaan di jantung yang menyebabkan pendarahan yang banyak. Dia tidak dapat diselamatkan. Pemangku Ketua Polis Daerah Labuan ketika itu, Deputi Superintendent Muhammad Ibrahim Muhammad Ghani, telah mengesahkan kejadian itu. Pihak polis menerima laporan daripada pihak hospital mengenai kejadian itu pada 1.23 petang hari kejadian. Katanya suspek sudah ditahan untuk siasatan lanjut. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 304A Kanun Kesesaan kerana menyebabkan kematian dengan cuai. Petang itu tular sebuah video di media sosial mengenai kejadian tersebut yang membuatkan siasatan pihak polis menjadi lebih mudah dengan kewujudan video tersebut. Susulan kejadian tragis itu, pelbagai pihak telah menyalahkan pihak tertentu akan terjadinya kejadian ini. Antaranya adalah mengapa mereka yang membuat pertunjukan silat perlu menggunakan keris yang sebenar dan bukan yang palsu. Keris senjata tradisional Melayu biasanya dianggap sangat mematikan kerana struktur bilahnya yang bergelombang yang tidak membenarkan luka menutup dengan mudah. Ada juga pihak yang menyalahkan pertubuhan silat seni gayung akan kecuaian sehingga terjadinya kejadian ini. Sehinggakan Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia PSSGM terpaksa membuat penafian bahawa Persatuan Silat Mangsa adalah ahli pertubuhannya. Malah yang dipertua pertubuhan itu, Datuk Adi Wijaya Abdullah, berkata PSSGM tidak mengiktiraf persatuan silat berkenaan. PSSGM turut kesal dengan insiden yang pertama kali berlaku dalam sejarah sepanjang 61 tahun penubuhan silat seni gayung di negara ini. Menurutnya, daripada pakaiannya juga jelas ia bukan seperti mana yang digunakan oleh mereka. Salah guna nama dan lambang pertubuhan mereka bukan perkara baru, malah ia semakin tidak terkawal. Jadi apabila berlaku perkara seperti ini, nama pertubuhan akan terpalit sama. Adi Wijaya berkata penafian yang dibuat bukannya untuk mengelak daripada tanggungjawab, tetapi adalah tidak adil sekiranya insiden itu menyebabkan penggunaan senjata tidak lagi dibenarkan dalam ilmu silat. Pada 21 Disember 2015, ahli keluarga kepada remaja yang meninggal dunia akibat tertusuk keris ketika membuat pertunjukan silat dalam kenduri perkahwinan di Labuan belum membuat keputusan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak tertentu. Pihak yang dimaksudkan ialah Persatuan Seni Silat Gayung Kompleks Sukan Labuan termasuk jurulatih persatuan itu.
Bapa mangsa Jafar Bugal 42 tahun berkata buat masa ini keluarganya masih menunggu siasatan lengkap pihak polis sebelum mengambil sebarang keputusan selain masih bersedih dengan pemergian anak kesayangannya. Katanya mereka belum memikirkannya iaitu tindakan undang-undang berhubung tindakan pihak pengurusan persatuan dan jurulatih yang membenarkan ahli termasuk mangsa dan suspek menggunakan keris yang sebenar ketika sesuatu persembahan. Mereka masih bersedih dengan pemergian mangsa dan biarlah pihak polis membuat siasatan. Menceritakan tentang anaknya, Jafar berkata dia pasti merindui Muhammad Amil Zulkarnain yang sering menjadi rakannya untuk bermain badminton selain menolongnya memotong rumput pada hujung minggu. Katanya dia dan arwah anaknya cukup akrab dan ada teman menganggap mereka seperti adik-beradik. Arwah bukan saja anak yang baik, malah kawan baiknya juga. Terpanggil untuk membuat ulasan mengenai kejadian tersebut, Persatuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka mahu semua pengamal silat yang membuat demonstrasi seni mempertahankan diri itu supaya lebih berhati-hati bagi mengelak kejadian tidak diingini. Namun Presiden Pesaka Tan Sri Muhammad Ali Rustam berkata persatuan tidak bercadang melarang penggunaan senjata dalam pertunjukan silat kerana ia merupakan tradisi yang dipraktikkan sejak sekian lama. Menurutnya, penggunaan keris hanya dilarang digunakan di sekolah bagi tujuan pertunjukan atau latihan. Dia meminta semua pesilat supaya lebih berhati-hati ketika membuat pertunjukan menggunakan keris agar kejadian tidak diingini seperti yang telah berlaku tidak berulang lagi. Sementara itu, penganalisis jenayah Kamal Effendi Hashim berkata setiap pesilat yang ingin melakukan pertunjukan perlu memakai pakaian pelindung dan sentiasa diawasi jurulatih. Penggunaan jaket pelindung harus diperketatkan untuk mengelak perkara sebegini daripada berulang. Selain itu, jurulatih harus memastikan mereka yang akan membuat pertunjukan mempunyai pengalaman dalam penggunaan senjata tajam dan sentiasa dipantau persembahan mereka. Tradisi menggunakan keris sebenar dalam satu-satu pertunjukan seperti ini perlu dikaji semula agar kejadian seperti ini tidak berulang. Lagi pula yang penting dalam sesebuah seni pertahanan diri bukanlah terletak pada senjata yang digunakan, sebaliknya langkah seni itu sendiri yang memainkan peranan penting. Ini hanyalah satu pendapat dari kami supaya senjata jadian digunakan dalam latihan dan pertunjukan pada masa hadapan. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Amil Zulkarnain. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.